Anda masih lagi menonton cerita bersama saya Najib Arif. Kali ini kita nak membawa perbincangan ini ke Sabah pula, di mana ini juga antara laporan yang kami muatkan di laman web kami astroawani.com dan juga Buletin Awani, di mana rompakan di laut atau lebih dikenali sebagai aktiviti pelandunan menjadi antara agenda pembanterasan utama Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM di Sabah. Dan sejak ditubuhkan 16 tahun lalu, agensi itu kini semakin matang apabila usaha pembanterasan di perairan digembling bersama dengan sahabat Indonesia dan juga Filipina. Kita terus saja bersama dengan Wakil Astro Awani di Sabah iaitu Syah Hairizal Kamrul Arifin yang bersedia pada ketika ini. Syah, hari ini Syah mengikuti pasukan APMM untuk berada di perairan negara dan juga saya difahamkan ada juga sempat orang kata pergi meninjau salah satu bot nelayan asing atau bagaimana, kalau boleh dikongsikan oleh Syah sendiri. Baik, terima kasih Najib. Tapi terlebih dulu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-16 kepada Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Dan seperti apa yang Najib katakan, hari ini agensi ini telah pun matang sejak 16 tahun lalu. Semakin hari semakin banyak tugas ataupun bebanan tugas tanggungjawab untuk menjaga perairan negara. Dan pastinya pada sebelah pagi dan juga tengah hari tadi sebenarnya kami berkesempatan untuk mengikuti kapal KM Memon milik APMM untuk berada di perairan di sekitar Kota Kinabalu ataupun lebih tepat lagi di Pelabuhan Sepanggar ini untuk menghala sekitar Pulau Gaya dan sebagainya untuk melihat bagaimanakah operasi ataupun pemeriksaan yang dijalankan. Dan kami berkesempatan untuk menyaksikan sendiri secara langsung bagaimana operasi tersebut dijalankan oleh pihak penguatkuasaan Maritim Malaysia sendiri yang diketuai oleh CEO kapal KM Memon. Dan beliau telah pun mempunyai, terlebih dahulu itu adalah merupakan satu pengalaman pertama bagi saya Najib sebenarnya, walaupun telah ikutkan saya adalah merupakan salah seorang daripada pasukan sukarelawan Maritim Malaysia sebenarnya, dan pastinya saya tidak berkesempatan lagi dalam tempoh PKP ini, kita tidak sempat untuk bersama-sama mengadakan latihan sebagai sukarelawan. Tapi itulah menjadi salah satu daripada pengalaman pertama saya untuk menyaksikan sendiri bagaimana operasi pemeriksaan dijalankan oleh agensi. Bukan agensi APMM sahaja sebenarnya yang melaksanakan rondaan di perairan. Pastinya ada Polis Marin, pastinya ada juga TUDM yang menjadi yang di atas sekali untuk menjaga perairan negara ini. Dan apa yang boleh dikongsikan adalah pada sebelah pagi dan tengah hari tadi dengan kelajuan 10 ke 15 knot, kapal KM Memon telah pun terserempak dengan kapal nelayan dan agak mencurigakan, tetapi tidak bertindak untuk terus menangkap dan sebagainya, tapi untuk memeriksa terlebih dahulu. Dan apa yang dilakukan oleh anggota APMM adalah di Kota Kinabalu ini adalah mereka membunyikan syara terlebih dahulu dan mengenakan pembesar suara untuk mengumumkan kepada kapal yang berada di hadapan kapal KM Memon untuk berhenti untuk pemeriksaan. Dan pemeriksaan itu adalah pemeriksaan yang berkala sebenarnya dilakukan oleh APMM untuk mengenal pasti sama ada kapal-kapal ini, sebab banyak kes sebenarnya, banyak kes yang dilakukan. Kalau ikutkan pada tahun lalu juga terdapat kes penyeludupan rokok yang bernilai jutaan ringgit juga berada di perairan Kota Kinabalu, Kudat dan juga Sandakan. Yang paling banyak yang kalau nak diikutkan pada rekodnya adalah pada tahun lalu di Kudat terdapat 3 tangkapan melibatkan rokok seludup ini Najib. Dan pada tengah hari tadi kami melihat bagaimana operasi tersebut dengan 2 anggota bersenjata yang bersedia untuk sebagai keselamatan sebelum kapal tersebut ditahan. Dan kita telah menyaksikan bagaimana ketua bot untuk turun memeriksa dokumen-dokumen. Dan apa perkara pertama yang diperiksa adalah bagaimana dengan lesen mereka. Jika lesen mereka itu bukan tujuan untuk perikanan, maka mungkin mereka akan dikenakan tindakan, tetapi amaran terlebih dahulu akan dikenakan. Dan kemudiannya selepas saja menyaksikan semua dokumen pasport dan sebagainya, didapati bot nelayan tersebut tidak melakukan sebarang kesalahan. Dan itu mungkin tidak menarik bagi saya kerana saya ingin menyaksikan, kalaulah manalah tahu, kita nak tahu kan kalau betul ada pencerobohan. Tapi secara jujurnya memang perairan negara buat masa ini dan ketika ini selamat sebenarnya di bawah pengawasan agensi-agensi yang terlibat. Kita tidak mahu melupakan seperti TLDM, Polis Marin, Eskom dan juga APMM khususnya pada hari ini. Kerana hari ini adalah merupakan hari sambutan ulang tahun ke-16-nya Najib. Dan di atas kapal KM Memon itu juga adalah pengarah APMM Sabah dan juga Labuan, Laksamana Pertama Maritim, Datuk Muhammad Aurosi Abdullah. Dan beliau berkongsikan banyak ceritanya Najib
adalah salah satunya adalah berkenaan bagaimana bahaya, bagaimana risiko, cabaran yang perlu mereka lalui. Bukan sahaja pada tahun-tahun sebelumnya, tapi untuk 16 tahun sebelum ini. Itulah yang mereka lakukan untuk memastikan kerjasama bersama dengan agensi-agensi yang berada. Kalau di Pantai Timur pastinya Eskom, kalau di sini pastinya terlibat juga dengan TLDM Polis Marine. Untuk bagaimana untuk memastikan perairan-perairan ini tidak diceroboh, tidak diterobosi oleh individu-individu yang tidak bertanggungjawab, kerana difahamkan apa yang dimaklumkan oleh Datuk Muhammad Rosli sendiri berkenaan wujudnya sebenarnya di kalangan rakyat tempatan ini yang menjadi tali barut sebenarnya. Seolah-olah mereka ini adalah gunting dalam simut membawa pendatang asing tanpa izin untuk dibawa masuk ke Malaysia, membawa barangan-barangan terlarang seperti rokok, dadah. Dan bercerita tentang dadah ini, Datuk Muhammad Rosli sebenarnya berceritakan ada tangkapan yang bernilai 2.5 juta ringgit yang dilakukan di Tawau apabila sebuah kapal cuba membawa masuk dadah jenis methamphetamine ini dan akhirnya berjaya digagalkan usaha tersebut. Dan itu laporan tersebut ada kita kongsikan di Astro Awani sebelum ini. Najib. Syah, ini juga adalah laporan yang melihat kepada sambutan Hari APMM ke-16. Sudah pastilah bila Syah bertemu dengan mereka ini, memang mereka menjalankan tugas. Tapi ini adalah satu bentuk pengorbanan juga yang dilakukan oleh pasukan APMM juga untuk mengawal sempadan negara. Apa mungkin antara cerita-cerita off-camera yang diceritakan bersama dengan Syah, yang dikongsikan dengan Syah sendiri tentang bagaimana rasanya mereka pada masa yang sama untuk menjalankan tugas mereka, dan adakah mereka orang tempatan? Kalau ya, bagaimana rasanya melindungi negara dan juga dalam keadaan semasa yang mungkin orang lain ada kelapangan sedikit untuk bercuti dan sebagainya. Adakah yang mereka sukar untuk mendapat cuti dan sebagainya? Adakah perkara ini juga diceritakan kepada Syah sendiri? Baik, Najib, saya sebenarnya berkesempatan juga untuk bercakap-cakap, berbual-bual bersama dengan kru-kru kapal dan laskar dan juga Datuk Muhammad Rosli berkenaan dengan apakah cabaran sebenarnya mereka rasai sebenarnya sepanjang untuk berada di perairan. Bila lepas saja daripada JT, mereka ini sebenarnya seperti menggadaikan nyawa. Mereka ini sebenarnya adalah merupakan barisan hadapan, prajurit-prajurit yang harus kita angkat dan kita hargai, kerana mereka berada di atas laut. Sebagai contoh, jika mereka ada mungkin ada satu dua insiden yang melibatkan rompakan yang kita gelar, kalau ikut apa yang dimaksudkan oleh Datuk Muhammad Rosli, kita merujuk kepada aktiviti pelanunan. Tetapi sebenarnya kalau ikutkan pelanunan ini, dia lebih kepada bigger scale, lebih besar maksudnya. Tetapi apa yang berlaku di perairan negara adalah merupakan rompakan. Jadi kita merujuk rompakan itu kepada lanun. Jadi apa yang mereka hadapi adalah kebanyakan mereka ini, contohnya apabila ada pencerobohan yang dilakukan di pelantar-pelantar minyak yang berada di laut lepas. Pastinya mereka mungkin ada satu bot dan dua bot untuk memanggil jika ada terdapatnya kecemasan untuk menunggu kapal lain atau kapal bantuan lain atau agensi lain untuk membantu, memakan masa yang lama, kerana mungkin kita tidak menolak sebenarnya aset kita perlu ditambah sebenarnya untuk memastikan bahawa kawasan perairan negara, dan jika ada penguatkuasaan dilakukan kerana anggota memang bersenjata, tetapi lanun-lanun tersebut, perompak-perompak yang berada di laut ini sebenarnya mereka turut membawa senjata. Dan senjata yang kita nak sebutkan ini sebenarnya kadang-kadang apa yang dimaksudkan, mereka ada yang membawa senjata, ada yang membawa senjata yang bukan berpeluru tapi seperti pisau, parang dan sebagainya. Itu yang sebenarnya yang mereka lakukan. Tetapi apa yang menyukarkan bagi sesetengah operasi itu dilaksanakan adalah apa yang dimaksudkan oleh Datuk Muhammad Rosli. Jika melihat kepada sebuah kapal dalam keadaan statik, tidak bergerak di tengah lautan, kita akan kom melalui radio untuk bercakap. Tetapi jika individu yang berada ataupun tekong kapal tersebut telah diletakkan pisau sebagainya di leher, mungkin diletakkan pistol di kepala, mungkin bila berkata kapal berkomunikasi antara kapal dengan kapal, mereka mungkin kata okey, keadaan kami stabil, tidak ada masalah, mungkin berhenti. Tetapi hakikatnya penguatkuasaan ini kita tidak boleh terus pergi seolah-olah kita mengganggu apa yang telah dilakukan, apa yang dilakukan oleh nelayan-nelayan ini. Tapi mungkin terdapat insiden-insiden sebenarnya mereka ini telah pun diugut dan lanun-lanun perompak-perompak ini telah pun berada di atas kapal. Jadi nyawa mereka, APMM juga berada di hujung tanduk, begitu juga mereka yang berada di perairan yang menjalankan aktiviti memancing dan sebagainya, pasti mereka juga berdepan masalah yang sama. Tetapi insiden itu
boleh dikatakan sebagai secluded. Tidak begitu banyak insiden tersebut berlaku dan mungkin dia hanya random case yang tidak begitu besar dan boleh diselesaikan dan ditangani oleh agensi seperti APMM sendiri dan juga TLDM dan Polis Berin dan juga Eskom. Najib. Ini sudah pastilah dilakukan dalam keadaan norma baharu. Kalau naik ke bot nelayan itu tidak seperti ini sebelum ini. Mungkin ada SOP dan cara baharu yang perlu dilakukan. Secara ringkasnya Syah, bagaimana pemerhatian Syah tadi apabila pasukan APMM ini menahan sebuah bot untuk pemeriksaan berkala? Bagaimana ini dilakukan? Pemeriksaan dan juga SOP itu tetap dipatuhi pada masa yang sama. Manager, apa yang dapat saya dan jurukamera election marin yang menyaksikan apa yang dilakukan ataupun rutin pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota APMM sendiri adalah mereka akan memanggil terlebih dahulu dan memastikan tekong dan juga awak-awak ini berada di hujung kapal untuk mereka berdiri untuk memastikan tiada yang akan berada, memang mereka melakukan penjarakan sosial dan apa yang lebih penting sebenarnya terdapat juga pamphlet ataupun risalah yang diberikan oleh anggota APMM iaitu berkenaan dengan SAR, pengetahuan tentang operasi mencari dan menyelamat ini. Kerana apa? Kerana apa yang dapat disaksikan tadi sebenarnya awak-awak dan juga tekong kapal ini tidak mengenakan jaket keselamatan dan apabila ditanya oleh anggota APMM sendiri, mereka mengatakan bahawa mereka ada jaket keselamatan. Jadi salah seorang anggota telah meminta mereka untuk mengambil jaket keselamatan tersebut. Dan apabila mereka mengambil jaket keselamatan tersebut, Najib, apa yang boleh kita katakan bahawa jaket keselamatan tersebut tersimpan elok, tidak dibuka lagi, masih di dalam plastik. Dan maksudnya mereka tidak pernah menggunakan jaket keselamatan tersebut. Dan apa yang lebih penting sebenarnya, jika mereka tidak menggunakan jaket keselamatan, jika berada di laut mungkin ada 8 kaki, 10 kaki ombak, pastinya mereka ini akan terhempas dan agensi-agensi inilah sebenarnya yang terpaksa bertungkus lumus untuk menyelamatkan bukan sahaja warga tempatan tetapi juga warga asing. Bukan sahaja jaket keselamatan, ketika sahaja bila sampai saja mereka menaiki berada di atas dek bot nelayan tersebut, ada yang tidak mengenakan mask. Jadi itu juga, tapi ini di pihak APMM mereka memberikan peringatan dan cakap okey, jika selepas ini jangan lakukan lagi seperti ini, sila gunakan topeng muka untuk memastikan walaupun hanya ada 5 individu yang berada di atas kapal tersebut, kita tidak tahu katanya virus tersebut akan ada pada bila-bila masa jika berlabuh sahaja kapal-kapal tersebut di jeti ataupun pelabuhan. Jadi itulah yang dilakukan. Kalau ikutkan dalam tempoh SOP ini juga, itulah sebenarnya yang dilaksanakan oleh APMM apabila memastikan bahawa ada yang kita bercerita tentang tali barut tadi kan, Najib. Okey, tali barut ni sebenarnya telah cuba membawa masuk pendatang asing sekitar 120 individu dikabarkan disandarkan. Tapi usaha APMM dan negara pastinya untuk memastikan bahawa virus tidak akan melepasi sempadan negara, dan apa yang dilakukan pada ketika itu pada 2 bulan lepas saya kira adalah pihak APMM telah mengusir 120 individu terbabit dan mengenakan tindakan kepada tekong tempatan ataupun kita gelar tali barut ini, Najib. Dan itu usaha sebenarnya yang dilakukan untuk memastikan bahawa virus, kerana kalau ikutkan di Indonesia kita bukan memburukkan negara jiran, negara sahabat kita, tetapi kes begitu tinggi dan mereka-mereka ini cuba datang atau melepasi sempadan negara melalui cara yang salah. Dan pastinya kita tidak membuka sempadan kita buat masa ini kerana kita juga mengalami masalah kes COVID yang tinggi. Najib. Ya. Okey, itu juga sebenarnya pernah dibawakan oleh wartawan kita iaitu Faris Azman yang mengatakan bahawa kebanyakan pendatang asing ini yang merentas sempadan kita ini berada di laut, mereka untuk mendapatkan rawatan kesihatan dalam aspek COVID-19. Sebagai contoh, apabila mereka ditahan ini, mereka akan dibuat ujian saringan dan sebagainya oleh pihak migration. Ini sebagai contoh, ini salah satu modus operandi mereka untuk mendapatkan rawatan yang mungkin sedikit lebih mudah kalau di Malaysia ini kerana diberikan secara percuma dan sebagainya. Itu juga antara mungkin penghubung bagaimana kita melihat laporan ini secara keseluruhannya. Terima kasih Syah kerana membawakan laporan ini. Laporan ini akan dimuatkan dalam Awani 745 dan juga di astroawani.com juga sudah pasti ada penulisannya untuk kita bacakan, untuk kita penting memahami bahawa bagaimana kerja-kerja dan tugas-tugas barisan hadapan kita menjaga perbatasan negara di kawasan perairan, khususnya kerana ini adalah kawasan yang sukar untuk kita perhatikan dan perlu dilihat, dan ini bukan satu kawasan yang boleh dilihat oleh kebanyakan orang. Kita juga tidak faham dan juga sukar untuk memahami bagaimana kesukaran tugas ini. Itulah
yang dibawakan oleh rakan setugas Syahai Rizal sendiri. Terima kasih. Okey, sekian sahaja cerita untuk jam ini. Saya Najib Arif. Assalamualaikum. Salam hormat.